Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar SPM 2020 dan rakan-rakan guru yang bersama-sama mendengar bagi kupasan kertas 2 Bahasa Melayu SPM 2020 yang akan membincangkan soalan ketiga tentang pengetahuan dan kemahiran berbahasa bagi bahagian soalan 3C, 3D dan 3E. Baiklah, soalan 3C menguji kepada calon-calon SPM tentang kesalahan penggunaan imbuhan dan kesalahan ejaan. Kesalahan penggunaan imbuhan seperti pen, men, ke, akhiran an, imbuhan pinjaman juru, imbuhan apitan pean. Antara aspek kesalahan ejaan, item ataupun soalan yang diuji berdasarkan beberapa ciri dan kriteria. Pertama, dilihat bagi kesalahan ejaan keselarasan vokal. Kesalahan perkataan lencungan. Melihatkan keselarasan vokal yang perlu dieja betul, lencungan. Renek. Renek ia membawa maksud pokok-pokok yang renek, pokok yang rendah, pokok yang tidak terlalu tinggi. Namun ejaan yang perlu dieja betul adalah renek. Renek, R-E-N-E-K. Contoh kesalahan bagi yang menunjukkan keselarasan vokal ini juga ialah bagi perkataan resit. Kadang-kadang kita menyebut perkataan resit sebegitu bunyinya. Namun bagi ejaan yang tepat dalam bahasa, ejaan resit ialah resit, R-E-S-I-T. Seterusnya, kesalahan ejaan ini juga mengambil kira aspek bagi penggunaan ambilan bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Contohnya perkataan automatic. Kadang-kadang kita menyebut perkataan automatic. Kita, para pelajar, jarang menyebut dengan betul penggunaan seperti ejaan automatic. Dialysis. Kita menyebut, kadang-kadang kita menyebut dengan perkataan dialysis. Jadi bila kita menyebut perkataan itu salah, bermakna ejaan kita juga akan terkeliru di situ. Sepatutnya dialisis. Ramadan. Kita melihat kepada sebutan bahasa Arab. Ramadan. Tapi ejaan yang diterima dalam konteks bahasa ialah Ramadan. Seterusnya, kesalahan ejaan yang diuji juga pada aspek pengejaan kata ganda dan kata majmuk. Contohnya ya anak-anak, perkataan kata majmuk mantap ada 15 sahaja yang perlu dieja rapat. Selain daripada 2 rangkai kata yang kamu jumpa, bukan semudahnya boleh dieja rapat ataupun jarak. Contohnya perkataan pasaraya. Pasaraya ini bukan golongan kata majmuk mantap. Sebab itulah perlu dieja jarak. Dia 2 rangkai kata yang berbeza dan masing-masing boleh berdiri sendiri dan mempunyai maksudnya. Melipat gandakan ialah dilihat di sini anak-anak, pelajar sekalian, apabila perkataan kata ganda itu menerima apitan imbuhan di depan dan di awal, di depan dan di akhir, di depan dan di akhir, kata ganda itu perlu dirapatkan dan secara automatiknya tanda sempang itu tergugur. Kita boleh buang. Dan contoh
Cikgu berikan di sini kata majmuk mantap, perkataan iaitu warga negara. Yang perlu dieja rapat. Dan kamu akan lihat cari 14 lagi kata majmuk mantap. Saya dah berikan 1 di sini. Baik. Seterusnya, soalan 3D. Soalan 3D ini pula menguji kepada calon-calon sekalian kesalahan istilah atau kata dan kesalahan tata bahasa. Kesalahan istilah atau kata dan kesalahan tata bahasa. Dalam kesalahan istilah atau kata ini sebenarnya lebih kepada satu penggunaan perkataan yang lebih tepat istilahnya pada ayat tersebut. Jadi mungkin dia lebih kepada kibat. Jika anak-anak boleh menjawab dengan baik dan dengan ulang kaji, dengan pengayaan latih tubi, cikgu rasa kesalahan istilah ini menjadi makanan awak je untuk dijawab dengan baik. Namun begitu, jika kesalahan istilah itu sukar bagi kamu untuk menguasai apakah cara untuk menjawab, jangan diabaikan kesalahan tata bahasa yang boleh menjadi ataupun yang boleh menyumbang kepada penambahan markah yang baik, skor yang baik. Kerana kesalahan tata bahasa juga adalah kesalahan yang mudah sebenarnya, berbanding kesalahan ejaan yang diuji. Baik, dalam kesalahan tata bahasa, biasanya calon-calon diuji tentang aspek tersebut, iaitu kata penguat. Kata penguat itu digandingkan dengan kata adjektif lah. Kata adjektif itu kata sifat. Jadi kata penguat itu nak kuatkan lagi kata adjektif itu, kata sifat supaya lebih jelas. Contohnya dekat situ, paling bijak. Baik, dalam kata penguat paling ini pula, anak-anak pelajar tidak boleh sesuka hati menerima sekali. Kerana paling dan ter merupakan satu darjah ataupun satu tingkat yang dah paling tertinggi. Bukan agung Agung tu hanya yang Maha Esa. Dia satu darjah yang paling tertinggi. Maksudnya budak itu memang dah bijak. Paling genius, paling bijak. Jadi tak ada lagi kebijaksanaan yang kawan-kawan boleh menandinginya. Jadi tak boleh tambah sekali. Dia kira hukum melewah. Tetapi bagi kata penguat bebas yang mengandungi sangat, amat, sungguh, biasa cikgu panggil SAS lah, sungguh, amat, sangat, hanya pengecualian ini sahaja boleh menerima sekali. Sangat bijak sekali, sungguh bijak sekali, amat bijak sekali. Yang lain tidak boleh. Seterusnya anak-anak, kata bilangan. Dan kata bilangan ini biasanya akan digandingkan dengan kata ganda ataupun kata nama yang digandakan. Contohnya dekat situ, cikgu berikan semua guru. Semua tu kita tak tahu berapa bilangannya. 2 orang guru, 3 orang guru. Jadi bila kamu menggunakan, bila perkataan ataupun ayat itu ada perkataan semua, jadi selepasnya tidak boleh ganda lagi. Semua guru-guru, salah. Semua pelajar-pelajar, salah. Jadi kamu kena ambil semua guru ataupun kamu boleh ambil perkataan guru-guru. Kamu tak nak guna semua. Cuma kamu jangan buang guru-guru kamu yang ada. Sayangilah mereka. Untuk mendapat keberkatan ilmu yang dipelajari. Baiklah. Yang ketiga, dalam soalan 3D ini juga begitu suka sangat diuji kepada calon ayat pasif bagi penggunaan kata ganti nama diri. Kamu perlu lihat kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh menerima ayat pasif dioleh. Saya berikan. Itu boleh. Tetapi diberikan oleh saya itu salah. Jadi saya berikan. Diberikan oleh ibu. Boleh. Diberikan oleh mereka. Diberikan oleh beliau.
Sebab itu kata ganti nama diri ketiga. Yang ketiga, soalan 3D juga biasanya ada aspek menguji kata sendi kepada calon-calon. Bagaimana penggunaan di, kepada, dari, daripada. Dan lain-lain kata sendi yang lain lah. Tapi biasa inilah antara kata sendi yang popular diuji kepada calon-calon. Kata pemberi adalah ada dua saja. Ialah digunakan selepasnya kata nama. Ialah Siti. Nama saya ialah Siti. Diumumkan anugerah bintang popular adalah. Betul ke salah? Salah di situ. Sebab sepatutnya anugerah bintang popular ialah Hakim Rosli. Contoh. Jadi dekat situ kena melihat penggunaan ialah adalah dengan lebih tepat. Kata hubung. Agar, demi, untuk, supaya. Penggunaannya yang lebih relevan pada ayat tersebut. Seterusnya. Okey, ini bentuk soalan yang biasa diuji dalam soalan. Sama ada dalam bentuk point 1, 2, 3 dalam bentuk Roman. Soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Ini bentuk soalan sama ada soalan 3C ke, 3D ke, boleh seperti ini. Atau yang kedua nanti cikgu akan terangkan. Jadi, bila persembahan jawapan seperti Roman seperti itu, bermakna anak-anak pelajar perlu present, perlu tulis, perlu persembahkan bentuk jawapan yang terbaik supaya pemeriksa suka, tenang jiwanya melihat jawapan kamu. Jadi kena tulis macam ni. Soalan nombor 1, bentukkan dalam bentuk jadual ke, tak garis jadual pun tak apa. Tapi bezakan kesalahan sebelah kiri, pembetulannya sebelah kanan. Senaraikan nombor 1, nombor 2, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Dan setiap satu soalan itu mesti ada 2 kesalahan. 1 imbuhan, 1 ejaan. 1 imbuhan, 1 ejaan. Kalau soalan 3C lah. Kalau soalan 3D, 1 istilah, 1 lagi tata bahasa. 1 lagi istilah, 1 lagi tata bahasa. Jadi ini bentuk persembahan jawapan yang terbaik oleh calon-calon cemerlang SPM 2020. Tadi cikgu kata ada 2 bentuk soalan yang mungkin diuji. Yang kedua, dia boleh uji dalam bentuk petikan seperti ini. Dia bagi satu ayat pendek, kamu kena cari 6 kesalahan di sini. 3 kesalahan tata bahasa, 3 kesalahan istilah. Kalau soalan 3D. Kalau soalan 3C pula, kamu kena cari 3 kesalahan ejaan, 3 kesalahan imbuhan. Tengok. Tapi, bagaimana pula kamu nak mempersembahkan jawapan kamu? Adakah boleh seperti tadi? Boleh. Ke tak boleh? Lebih baik kamu persembahkan seperti inilah. Senaraikan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesalahannya. Kemudian pembetulannya. Ini bila cikgu type dalam komputer, dia dah center. Bila dah present dalam telefon ni, dia jadi agak bergerak. Tapi cikgu harap kamu jelaslah dia punya kedudukan dia. Kesalahan, 1 baris, 1 kolom, 1 ruang dan pembetulan pada 1 ruang. Ini adalah bentuk persembahan yang terbaik lah. Baik, seterusnya kita berpindah kepada soalan yang terakhir dalam soalan ketiga ialah bahagian soalan 3E. 3E ini ialah menguji peribahasa kepada anak-anak pelajar sekalian, yang mana peribahasa ini mencakupi ataupun menguji aspek peribahasa sama maksud. Dia bagi peribahasa, kamu kena berikan apa peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa yang diuji. Yang kedua, dia mungkin berikan satu peribahasa dalam bentuk situasi. Kamu dibagi satu peribahasa, bagi satu petikan dalam bentuk situasi, kamu kena cari apa peribahasa yang sesuai di situ. Yang ketiga,
mungkin dia akan berikan maksud peribahasa. Kamu kena cari peribahasanya. Okay. Ataupun dia soalan itu boleh menguji kamu peribahasa dalam bentuk pernyataan. Peribahasa tu kamu kena dalam bentuk pernyataan. Okay. Yang ketiga, empat, yang kelima, okay, kamu menggunakan peribahasa macam memasukkan peribahasa dalam ruang kosong yang diberikan. Daripada situasi, kamu masukkan peribahasa, kaitkan peribahasa sesuai daripada petikan. Jadi anak-anak pelajar, itu saja kupasan penerangan daripada saya, Cikgu Marduwati binti Amroji. Segala kekurangan ini kita perlu atasi dan kamu jadikan SPM 2020 ini sebagai kenangan paling bermakna untuk kamu terus cemerlang. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.